Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Baik, hari ini saya terpanggil untuk menyebutkan kepada kita semua, untuk saya sampaikan mengenai dengan beberapa perkara, mengenai dengan penjagaan SOP dan penjagaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jadi saya rasa berdosa kepada Allah apabila saya tidak menyampaikan perkara ini, kerana saya rasa pada hari ini kenaikan kes ada kaitannya juga dengan ketidakfahaman kita yang betul mengenai dengan hukum hakam Islam itu, yang berkaitan dengan akidah khasnya dan berkaitan dengan tasawuf, berkaitan tentang pegangan hati kita dengan Allah dan berkaitan dengan sebab musabab yang kita pada hari ini jalani sebagai manusia di muka bumi pada hari ini, ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, saya sebutkan di sini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kefahamannya kepada kita semua. Maka golongan manusia, khasnya di bumi Malaysia kita pada hari inilah, golongan manusia itu yang menghadapi wabak Covid pada hari ini tuan-tuan, dari segi SOP-nya dan dari segi pertolongan Allah ni ada 4 golongan, saya nak sebutkan begitu, ada 4 golongan. Jadi saya harapkan video ini dapat kita sharekan sebanyak-banyaknya supaya sedikit sebanyak boleh membantu masyarakat kita untuk menghadapi wabak ini dengan jalan yang betul, ya. Jadi persoalannya, kenapa hari ini belum sampai pertolongan daripada Allah? Apakah Allah tidak mendengar rintihan kita, tuan-tuan? Apakah Allah Subhanahu wa taala ni tidak mendengar sekalian doa-doa kita, orang yang sentiasa mengadu kepada Allah di sepanjang Ramadan dan sebagainya, kan? Di mana pertolongan Allah? Kadang-kadang kita bertanya begitu, Dia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ni dia tidak pernah tersilap dalam pentadbiran dia. Bahkan sebenarnya kita lah yang kena tanya diri kita, di mana kesilapan kita sehingga Allah belum lagi nak membantu kita. Ni yang kita nak sebut 4 golongan ni, Sebab tu dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ni tidak ditanya atas segala perbuatan, tapi kamulah yang ditanya atas perbuatan kamu, Jadi maknanya pertolongan Allah itu tidak sampai kepada kita bukan kerana Allah tak nak bantu kita. Allah sangat penyayang, Allah sangat sayang kepada hamba dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, sangat-sangat pemurah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa dekat kepada doa-doa kita, kan, sentiasa dekat dengan rintihan-rintihan kita. Tapi pertolongan belum sampai kerana mungkin silap kita sebagai hamba dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Golongan ada 4 golongan. Golongan yang paling bawah sekali, golongan yang paling tidak baik lah kita katakan, Ni golongan yang dalam keadaan tak mengambil tahu langsung, Maksudnya nak ambil tahu tentang Islam, akidah pun tak ambil tahu. Nak ambil tahu tentang SOP penjagaan penjarakan pun dia buat tak tahu je. Jadi maknanya golongan ni golongan yang kosong. Ni paling teruk sekali lah. Maknanya dia buat tak tahulah, Nak ambil tahu tentang isu-isu tentang penjagaan dari segi untuk merebak Covid ni ataupun untuk jangkitan Covid ni pun dia buat tak tahu saja. Sama ada nak jarak 1 meter ke, nak pakai mask ke, nak pakai sanitizer, dia buat tak tahu je. Kalau dia boleh buat pun dia buat sekadar-sekadar saja. Dan dia tak ambil tahu langsung tentang hubungan dia dengan Allah, maksudnya pertolongan Allah ke, tentang kehidupan dia macam mana, itu semua dia buat tak tahu. Jadi maknanya orang ni dari segi sebab musabab sunnatullah, dari segi bab syariatnya pun out, kita kata, maksudnya tidak ada apa-apa, buat tak tahu, kosong gitu. Dan dari segi hakikat tauhid akidahnya pun kosong. Ni orang yang paling teruk sekali lah. Dengan Allah pun tak baik, dengan sebab musabab hidup kat dunia ni pun dia buat tak tahu, dengan sama manusia dan sebagainya pun maksudnya tak tahu langsung, buat tak tahu apa-apa, buat tak kisah begitu, tuan-tuan, Baik, ni golongan yang paling teruk sekali lah, langsung tak ambil cakna, Baik, golongan-golongan ni kalau ramai susahlah kita pada hari ni. Dan kita katakan golongan-golongan begini agak ramai juga sebenarnya, Dah lah SOP tak jaga, kemudian nak jaga hubungan dengan Allah pun tak jaga.
Hari ni kita tengok ramai kan, maksudnya pergi kedai makan remaja-remaja kita pada hari ni kan, tak kisah kata nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, kemudian semayang entah ke mana kan, keluar malam-malam masih sibuk bawa kekasih atas motor kan. Maksudnya Allah pun entah ke mana, SOP pun buat tak tahu pada hari ni kan. Ini paling bawah sekali. Jadi janganlah kita maknanya melakukan perkara ini, kerana perkara ini menyusahkan orang ramai. Baik, ini golongan yang paling bawah sekali. Baik, golongan yang ketiga adalah golongan yang baik sikit. Baik, tapi tidak sempurna juga. Orang kata orang yang golongan yang ketiga ni golongan yang tempang sebelah kaki. Ni golongan yang ketiga ni adalah golongan yang ada kesedaran. Maksudnya dia tahu wabak ni adalah perkara yang berjangkit, yang boleh mematikan kita, memudaratkan diri kita. Masa sangat-sangat dia menjaga sebab musabab dunia ni lah. Maksudnya sunnatullah itu dia menjaga. Sunnatullah ni maksudnya saya nak sebut dengan tuan-tuan, sunnatullah ni Allah memang menjadikan kehidupan dunia ni, sunnatullahnya adalah bila makan kenyang lah kan, bila minum hilang dahaga, itu maksud sunnatullah Maksudnya bila ada usaha maka adalah hasilnya, itu adalah sunnatullahnya, begitu Baik. Jadi golongan yang ketiga ni golongan yang sangat mengambil berat tentang hukum hakam syariat ni lah. Maksud saya hukum hakam syariat tu dari segi sebab musabab, usul ikhtiar dan sebagainya, itu memang ada dalam syariat kita. Bila kita buat baik maka dibalas dengan baik kan. Itu memang ada. Perkara itu memang ada dalam pengajian tauhid kita, memang ada Kata Allah, man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa yang buat amal baik, maka amal baik itu untuk diri dia sendiri, maka ada balasan hasil sebab musabab kita dan sebagainya. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat dan sebagainya kan. Jadi golongan ketiga ni masalah dia sibuk hanya sekadar duduk di atas satu tapak saja. Maksudnya jaga sangat-sangat SOP, jumpa kawan jaga penjarakan maknanya pakai mask kan, pakai sanitizer dan sebagainya, jaga sangat-sangat ni. Tapi dia tempang, dilupa tentang hukum hakam akidah. Jadi dia menjaga dari segi hukum hakam, dari segi zahir syariat ini yang nampak ni, tapi dia jahil bab akidah. Ni golongan ketiga ni maknanya tak boleh juga. Jadi kita rakyat Malaysia tak boleh pada golongan ketiga ni. Golongan keempat ni memang out teruslah kan, dua-dua tak ada ni, dan zahir batin memang tak ada langsung. Jadi golongan ketiga ni dia jahil bab akidah. Maksudnya apa? Dia lupa dalam keadaan dia menjaga SOP sebab musabab begitu baik macam mana sekalipun, jangan lupa mana siapa yang memberi kesan kepada usaha ikhtiar kita Mana kalau kita makan, siapa yang kenyangkan perut kita tu kan. Kita makan ni sebab musabab sahaja, memang kita kena makan untuk kenyang, tapi kenyang itu bukan nasi yang bagi, Allah yang bagi. Maka maknanya sibuk menjaga bab-bab dari segi sebab musabab ni, tetapi meninggalkan Allah. Ni yang kadang-kadang ramai juga berlaku di kalangan kita. Maka sebab itu saya kata saya perlu menyampaikan perkara ni sebab saya rasa, saya yakin antara sebab besar kenapa hari ni pertolongan Allah tak sampai, kerana kurang jelasnya kita ataupun kurang fahamnya kita bagaimana untuk kita menghadapi COVID ini, dan kita mengharapkan pertolongan Allah itu cepat sampai kepada kita. Walaupun kita hari ni bermacam-macam usaha, tapi kita hari ni belum lagi nampak penurunan kes dengan penurunan yang baik dan kita belum nampak lagi pertolongan Allah untuk mengangkat wabak ni, walaupun dah macam-macam perkara kita buat Jadi sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita ni yang berada pada golongan yang ketiga ni, termasuklah negara kita Malaysia pada hari ni Maksudnya kita hari ni sibuk dengan sebab musabab, tapi kita tak jaga hubungan dengan Allah. Ini tempang tak boleh, muslimin dan muslimat sekalian Maka sebab tu kalau kita melihat macam mana kisah Nabi Musa AS yang selalu saya cerita perkara ni, dan begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi Musa AS ni, muslimin dan muslimat sekalian suatu hari Nabi Musa ni dia sakit gigi kan. Bila dia sakit gigi ni, dia mengadu kepada Allah, minta kepada Allah untuk Allah berikan dia ubat jalan untuk sembuh sakit gigi dia tuan-tuan Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, pergilah masuk hutan, ambillah daun dalam hutan Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita ini, maksudnya Nabi Musa itu sendiri disuruh oleh Allah untuk usaha ikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja untuk menghilangkan sakit gigi Nabi Musa itu secara terus, begitu Allah boleh hilangkan terus tanpa suruh Nabi Musa masuk ke dalam hutan cari daun dan sebagainya. Allah boleh dengan kuasa dia, tapi Allah nak tunjuk kita sebagai hamba manusia ni duduk di atas muka bumi ni mesti hidup dengan sunnatullah yang telah Allah telah Allah susun di atas muka bumi ni, ada sebab musababnya, tak boleh tinggalkan yang tu kan Nabi Musa pun disuruh oleh Allah untuk mengambil daun sebagai sebab untuk hilang sakit gigi Nabi Musa Maka bila hilang sakit Nabi Musa ini, kali yang kedua Nabi Musa ni diuji oleh Allah untuk kali yang kedua. Tapi kali yang kedua ni tuan-tuan, dia dah lupa kepada Allah ni tadi. Dia lupa untuk
meminta kepada Allah untuk mengharapkan kepada Allah agar kesembuhan itu datang daripada Allah. Maksudnya Nabi Musa ni tuan-tuan, dia bukan tak tahu Allah ni sebagai penyembuh. Dia tahu segala-galanya kuasa Allah kan. Nabi kan tuan-tuan, dia bukan orang biasa. Nabi, takkan Nabi ni sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut-sudut akidahnya. Bukan lupa, bukan tak tahu. Nabi tahu, yakin memang Allah segala-galanya. Tapi oleh kerana kelupaan, kelalaian ini juga memberi kesan kepada Nabi Musa AS sebagai pengajaran kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi Musa ni dia terus pergi cari daun dalam hutan, dan maka akhirnya sakit gigi dia tak hilang tuan-tuan. Kenapa tak hilang? Sebab dia cari daun, dia lupa nak mengharapkan kepada Allah yang beri kesan kepada kesembuhan atas daun yang dimakan tadi. Maka akhirnya tak hilang sakit gigi tuan-tuan ya. Maka ketika itu dia mengadu kepada Allah, maka Allah menyatakan, wahai Musa, kali pertama hari itu kamu cari daun tu dalam keadaan hati kamu bergantung pada Allah. Kali yang kedua kamu makan daun ni, kamu dah lupa pada Allah ya. Itu kisah Nabi Musa AS. Kemudian kisah bagaimana Nabi SAW ya, ketika mana dia menghadapi orang Yahudi, maka Nabi SAW ni Yahudi bertanya kepada dia berapa soalan tuan-tuan ni. Jadi ada 3 soalan yang Yahudi tanya kepada Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ni tuan-tuan, dia bagi tahu kepada Yahudi, dia kata esok aku akan jawab. Jadi di sini juga ada teguran daripada Allah, sehingga Allah merakamkan teguran ini dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan, yang kita selalu baca Jadi nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian betapa pentingnya sudut akidah dalam kehidupan kita sehingga Nabi SAW itu sendiri diajar oleh Allah tentang perkara ini, supaya perkara ini menjadi syariat yang kukuh kepada kita umat Nabi SAW sebagai peringatan Jadi saya kira syariat yang kukuh, maksudnya kita kena kukuh bab ni. Maksudnya perkara ni sangat penting, bukan perkara yang kita boleh anggap perkara ni perkara yang kita buat tak nampak, tak boleh. Maka hari ni Malaysia pada hari ni, apa yang kita tengok kes duk naik dan sebagainya, sebenarnya Allah nak menyatakan tentang kekuasaan dia. Maksudnya kalau kamu lupakan aku Allah sebagai Tuhan yang berikan kesihatan, maka kamu takkan berjumpa dengan kesembuhan itu. Hari ni kita Malaysia maksudnya lupa tentang akidah ni. Maka Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kata Allah, jangan kamu katakan esok aku akan buat, kata Allah. Ini dalam Quran ni tuan-tuan. Maka kamu katakan illa ayyasha Allah, melainkan kamu kena sebut insya-Allah aku akan jawab soalan kamu, esok aku akan buat. Allah suruh Nabi SAW ni ingat bahawasanya dia boleh nak jawab soalan Yahudi itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah tuan-tuan. Maka ulama tafsir yang mentafsir ayat ni tuan-tuan, Nabi SAW ni tidak diberi jawapan oleh Allah panjang lama sehingga 15 hari. 15 hari ni bukan sekejap tuan-tuan. Maksudnya Yahudi datang, kemudian Nabi SAW beritahu dia nak jawab esok, maka jawapan tak sampai berpanjangan sampai 15 hari Sehinggalah Nabi SAW ni mengadu kepada Jibril, maka turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memberikan jawapan kepada baginda Nabi SAW kerana Nabi lupa nak sebut insya-Allah. Subhanallah tuan-tuan Sebenarnya ini satu pengajaran yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita, kalau kita usaha macam mana sekalipun, tuan-tuan tengok tara Nabi ni orang yang kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tara Nabi itu pun tak sampai pertolongan Allah. Tara orang yang Allah kasih itu pun bila lupa kepada Allah ni, Allah tak turunkan pertolongan, apatah lagi kita pada hari ni. Baik tuan-tuan, ini golongan yang ketiga ni adalah golongan yang sekadar memahami syariat bersungguh-sungguh tetapi lupa tentang ikatan akidah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hari ni kita akan gagal menghadapi COVID pada hari ni kalau kita hari ni duduk atas lapik syariat semata-mata. Kita ni hanya berpegang kepada sebab musabab semata-mata. Ini masalah yang berlaku kepada kita pada hari ni. Jadi tuan-tuan puan-puan Allah sekalian kalau kita tengok hari ni Brunei negara Brunei, apa yang telah disebutkan oleh Sultan mereka satu perkara yang menjadi contoh yang sangat baik kepada kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan sharekan video tersebut dalam media sosial saya. Nanti tuan-tuan boleh tengok video mengenai dengan kata-kata Sultan Brunei, bagaimana beliau bertitah kepada rakyatnya mengenai dengan rakyat perlu balik kepada Allah, perlu menginsafi dosa maksiat yang mereka lakukan, mereka perlu istighfar kepada Allah. Dan kata Sultan Brunei juga titah baginda maksudnya dia kata dia serahkan perkara ni kepada menteri-menteri agama untuk menyusun zikir-zikir yang boleh diamalkan oleh rakyat zikir-zikir yang mudah. Maksudnya mereka sedar Sultan Brunei dan rakyat mereka sedar
Maknanya perkara ni kalau kita sekadar menjaga SOP semata-mata, tidak kita membawa rakyat kembali kepada Allah, takkan selesai masalah. Maka ni lah sepatutnya yang perlu kita laksanakan. Maknanya perkara ni dah kena buat mulai hari ni, dah kena tekankan kepada seluruh rakyat Malaysia khasnya untuk memahami tentang penjagaan hubungan dengan Allah. Itu satu perkara yang sangat penting, kerana kita faham hari ni kalau kita sombong dengan Allah, kita tak jaga hubungan dengan Allah, Quran kita tinggal, sembahyang kita entah ke mana, kita galik dalam keadaan PKP duduk layan TV, kita tak ada rasa keinsafan diri nak balik pada Allah, nak rasa berdosa dengan Allah, maka sampai bila-bila pun macam mana Allah nak menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Ini golongan ketiga yang sangkut juga, yang tidak akan mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga daripada apa yang kita sedang usahakan pada hari ini. Dan muslimin muslimat sekalian, saya juga nak sebut bagaimana kita tengok pada hari ini. Kalau kita tengok saya dah ada baca lah beberapa artikel ada segi ada hospital KPJ mana saya tengok itu ada dia dikeluarkan satu list antara yang saya antara dapatan saya nak sebutkan tuan-tuan hari ni antara yang merisaukan kita adalah sebelum ni kalau kita pakai swab test tu kita boleh tahu orang ni positif ke tak positif. Hari ni yang lebih berbahayanya bila pakai swab test tu pun tak dapat nak kenal orang ni positif ke negatif. Sebab hari ni virus tu bila masuk dalam badan manusia ni, kata variasi yang lebih bahaya ni, dia terus kepada radang paru-paru, dan bila kita test dekat hidung dengan mulut tak ada kesan positif. Maknanya kalau buat swab test pun negatif, tapi rupa-rupanya virus tu dah masuk ke dalam paru-paru. Tu yang ramai collapse cepat sangat tu kan. Bahkan nak tahu orang ni ada virus ke tak ada virus, nak kena buat X-ray dada baru nampak. Maknanya virus tu sudah ada dalam dada kita. Jadi tuan-tuan puan-puan ni sengaja Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kekuasaan dia. Kalau sebelum ni kita bergantung dengan swab test tu dan kita boleh kenal orang hari ni siapa positif siapa tak positif, hari ni dengan swab test tu pun Allah angkat perkara itu, sehingga hari ni kita nak harapkan kepada apa lagi. Kita hari ni tak tahu siapa positif siapa tak positif, pakai swab test pun tak boleh nak kenal dah. Jadi perkara tu semakin merumitkan sebenarnya panggilan daripada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sejauh mana kita boleh terus melupakan dia, ataupun sejauh mana kita masih rasa kita mampu nak usaha ikhtiar, kita masih mampu nak lakukan sebab musabab itu sebab musabab ini, dalam masa yang sama kita tidak kembali kepada Allah. Allah nak tengok sejauh mana kita boleh buat. Sedangkan kita tak balik kepada Allah, maka Allah angkat satu-satu kan. Pertama, coronavirus ni kita tak nampak, tu satu hal, Allah dah menyusahkan kita kan. Kemudian bila datang vaksin pada hari ni pun kita tengok vaksin ada kadang-kadang ada kesan-kesan yang sampingannya, tapi kebanyakannya alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok ada juga orang-orang yang ambil vaksin ni masuk ICU juga kan. Maksudnya perkara tu adalah perkara yang biasalah. Maksudnya sebagai manusia ataupun kita sebagai hamba ini, maknanya bukan satu jaminan kuasa tu daripada kita. Maksudnya usaha ikhtiar kita kena buat. Maka vaksin kena ambil, sebab vaksin ni banyak dah orang kata dia punya bukti-bukti yang menunjukkan ramai manusia yang ada kekuatan sistem imun semakin bertambah dan sebagainya. Satu perkara yang baik. Cumanya saya nak sebut, kadang-kadang kalau kita terlalu bergantung dengan perkara ni kadang-kadang Allah ambil. Sebab maknanya Allah nak kita ni benar-benar tak nampak lain dah, hanya nampak Allah sahaja. Itu maknanya itu yang sebenarnya Allah nak kita ada kesedaran kat situ. Tapi manusia dia tak ada rasa nak balik pada Allah, terus leka dengan perkara-perkara dunia dan sebagainya. Sebab tu hari ni kita tengok manusia hari ni, golongan yang ketiga ni, maksudnya jaga sangat SOP ni, tapi kadang-kadang semayang pun tak ke mana kan. Tapi kalau pakai mask, mereka lupa bahawasanya usaha ikhtiar kita ni sekadar sebab musabab dunia, dan yang memberikan kesan, memberikan sihat ataupun yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu golongan yang ketiga. Baik, golongan yang kedua adalah manusia-manusia yang sudah baik sedikit tapi masih tempang, masih tidak sempurna Islamnya. Yang ni mereka yang hanya sekadar hanya berpegang kepada hakikat semata-mata. Ni pun salah juga tuan-tuan ni. Maknanya yang tadi tu duk pegang syariat tapi lupa pada hakikat, lupa pada Allah segala-galanya. Yang memberikan manfaat dan mudarat ni Allah. Tapi golongan yang kedua ni pula nampaknya sudah bagus, nampaknya sudah imannya sudah mantap, keyakinannya sudah kuat kan. Tapi tempang juga sehingga orang ni pegang kepada akidah semata-mata, pegang kepada hakikat semata-mata, tapi mereka ni mengabaikan syariat. Ni perkara yang tidak boleh juga berlaku sebenarnya. Golongan ni pun ramai juga.
Maksudnya ini semua kan kerja Allah. Apa nak takut dengan corona ni kan? Jadi akhirnya mereka ni bersentuhan, mereka ni tidak menjaga penjarakan kan, mereka ni tak kisah semayang rapat-rapat dan sebagainya kan. Ini orang yang jahil, kata Syekh ahli Jumaah ya. Yang mana kalau kita dengar bagaimana kupasan Syekh ahli Jumaah bekas mufti Mesir ya, dia cerita apa, dia kata bagaimana corona virus pernah berlaku pada zaman-zaman ulama-ulama, zaman-zaman yang lampau zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Maka ada manusia-manusia yang ketika itu bila dianjur oleh ulama supaya jangan berhimpun ya, adakan kuarantin di rumah, ada manusia-manusia yang melawan dengan emosi, kata Syekh ahli Jumaah dengan emosi, dengan merasakan perkara ni tak kena, tak patut, dengan rasa emosi marah dan sebagainya, mereka pergi masjid. Kan berlaku sebenarnya perkara ni dah berlaku dah ya. Jadi mereka pergi masjid, mereka berhimpun, berdoa dan sebagainya. Akhirnya wabak itu semakin merebak ya. Mereka masuk masjid, berhimpun, berapat-rapat, berdoa, menajat kepada Allah. Maksudnya mereka ni berpegang kepada akidah yang betul. Maksudnya mereka yakin Allah segala-galanya. Mereka masuk masjid, bermunajat kepada Allah. Tapi akhirnya wabak itu semakin merebak luas, kata Syekh ahli Jumaah ya. Jadi maksudnya ada manusia yang yakin kepada Allah tu bagus, tapi dia melupakan tentang sunnatullah yang saya sebutkan tadi, sebab musabab tadi ya. Jadi ni golongan yang kedua ni pun tak boleh juga ni, tak kena juga ni. Waktu masa awal Covid hari tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada dengar ada orang kata macam ni tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata tak perlu takutlah Covid ni, masuklah rumah Allah ni, kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja ya. Jadi maknanya kalaulah perkara ni perkara yang betul, perkara yang baik dan sebagainya pada perkara ni, kalau begitu Nabi SAW tuan-tuan ni tak perlu nak pergi perang Badar ya. Perang Badar ni tuan-tuan tahulah, masa tu Nabi tak ada kekuatan kan. Sahabat ada 313 orang je bersama dengan Nabi, lawan dengan musuh 1000 orang kan. Cukup Nabi ajak sahabat-sahabat duduk dalam masjid Nabi kan, ataupun duduk dalam Masjidil Haram itu, duduk dekat rumah Nabi ke, bermunajat bersama-sama dengan Allah, berzikir dan sebagainya, angkat tangan, ya Allah berikan kemenangan kepada kami. Tak perlu pergi perang lah tuan-tuan. Kalau nak perang secara hakikat semata-mata, maksudnya tak perlulah nak pergi perang. Maknanya minta doa pada Allah, dan Allah boleh hancurkan tentera Quraisy, kafir Mekah, musyrikin Mekah itu dengan Allah hantar malaikat, boleh Allah hantar angin, boleh taufan dan sebagainya. Maka tak perlu Nabi nak pergi perang, tuan-tuan tak? Tapi dari segi kita tengok kehidupan Nabi tu, Nabi pergi perang, mujahadah dengan sahabat. Bahkan Nabi mengangkat tangan berdoa sehingga diriwayatkan nampak ketiak Nabi. Maksudnya Nabi angkat tangan dia tinggi tuan-tuan, sampaikan Nabi angkat tangan bersungguh-sungguh minta pada Allah ni kemenangan ke atas Allah ni, sehingga nampak ketiak Nabi ni tinggi. Nabi angkat tangan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh bermujahadah dari segi syariatnya, angkat pedang dan sebagainya untuk melakukan perkara tersebut, untuk untuk memenangkan Islam. Nabi tidak hanya sekadar berpegang kepada hakikat. Jadi macam cerita Nabi Musa tadi pun sama Kalau Allah nak sembuhkan Nabi Musa tanpa ambil daun, boleh. Tapi tidak, Allah tidak melaksanakan perkaranya begitu. Maka hari ni kalau ada orang yang berkepahaman kan, kita hanya takut kepada Allah, tak perlu jaga SOP dan sebagainya. Hari ni kan memang jelas benda ni berjangkit kan, ramai orang dah masuk ICU dan sebagainya. Maka tak boleh juga. Golongan yang kedua ni adalah golongan yang jahil juga, kata Syekh ahli Jumaah kan. Kita tak boleh nafikan hidup kita ni memang hidup yang sebagai hamba. Memang kita hidup kat dunia ni, memang hidup kita ni maknanya hidup yang memang berjalan di atas sunnatullah, ada sebab musabab dan sebagainya. Maka tak boleh tinggal yang tu lah. Kita perlukan makan untuk kita kenyang, kita perlukan mata untuk kita melihat, bukan kita pegang semata-mata semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Dan golongan yang pertama, inilah golongan yang pada hari ni yang kita kena benar-benar fahami dan kita sama-sama pegang yakni golongan-golongan orang-orang yang memahami hakikat yang sebenar adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan-golongan yang tidak meninggalkan syariat, maksudnya golongan-golongan yang mengamalkan zahir dan batin, golongan-golongan yang mengamalkan hakikat dengan syariat. Sebab tu Islam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sempurna Islam ni bila kita ada tiga perkara. Kita ada Islam, kita ada iman, kita ada ihsan ya. Kita ada syariat, kita ada hakikat, dan kita ada tasawuf ya. Maksudnya kita ada tauhid, kita ada tasawuf hubungan dengan Allah, dan kita ada fiqh, adalah ada ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada tiga perkara ni tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan dan sekalian, golongan yang pertama adalah golongan yang benar. Insya-Allah kalau ramai di kalangan kita, masyarakat Malaysia khasnya yang berpegang sungguh kepada dua perkara ini, maksudnya golongan yang pertama ini, maka insya-Allah akan cepat datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni golongan yang pertama ni tahu sebagai manusia, sebagai hamba, memang kita hidup dekat muka bumi ini, kita memang tidak terlepas daripada sunnatullahnya. Hidup di muka bumi ini ada penyakit berjangkit, boleh memberi kesan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama tidak melupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala ni
Dia yang memberikan pertolongan kepada kita, dan tak akan sampai pertolongan itu kalau Allah murka kepada kita. Itu yang kita nak faham. Hari ni kita tak dapat pertolongan daripada Allah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ni masih marah kepada kita, ataupun belum lagi benar-benar rahmat kasih sayang kepada kita kerana kita sombong dengan Tuhan. Kerana hari ni kita tak balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, bila Allah marah pada kita dengan sebab kelekaan kita, kelalaian kita, dosa dan maksiat kita, macam mana Allah nak tolong kita? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedang marah pada anak-anak kita, macam mana kita nak membantu dia dengan mudah, kan? Kita akan rasa macam rasa tawar hati, kan? Kalau kita tengah marah anak kita, tengah benci dengan dia, kan? Dia nak minta kita duit pun kita rasa susah nak bagi. Kita rasa macam berat hati nak bagi. Tapi ketika mana kita sayang dekat dia, kita suka dengan kebaikan dia, apa sahaja yang dia minta, kita akan mudah nak bagi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita jangan sombong dengan Tuhan. Jangan kita ni sekadar menjaga SOP, menjaga penjarakan, tapi kita tak nak ingat Allah, tak nak jaga hubungan dengan Allah. Kita lupa yang bahawasanya mudarat dan manfaat ni kerja Allah, dan kita perlu ambil kasih sayang Allah, ataupun kita kena kejar, kita kena dambakan redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi yang terakhirnya tuan-tuan, saya nak sebut untuk kita sama-sama mengamalkan perkara yang benar supaya datang rahmat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, tuan-tuan, saya nak sebut yang pertama sekali ialah jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh, ya. Maksudnya sembahyang jaga di awal waktu, ya. Kemudian sembahyang jangan sekadar nak lepas batuk di tangga saja, sembahyang dengan hati yang khusyuk, hati yang menghayati setiap bacaan kita. Sembahyang yang benar-benar nak menjaga hubungan dengan Allah. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran, ya. Baca Quran, ingat kepada Allah, zikir dan sebagainya. Maksudnya jaga hubungan dengan Allah bersungguh-sungguh. Bertaubatlah dari dosa dan maksiat. Jangan dengan sebab PKP ni kita leka layan TV, layan hiburan, ya. Layan cerita banyak-banyak. Maksudnya kita ni tak ambil pengajaran daripada apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Sebab tu saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan yang tengok video saya ni, walaupun panjang saya terang ni, tolong sharekan sebanyak-banyaknya video saya ni, supaya masyarakat kita pada hari ni jelas bagaimana untuk menghadapi wabak COVID pada hari ni, untuk kita sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepat membantu kita, merahmati kita bila kita ni telah benar-benar menjadi insan yang sedar akan teguran Allah, balik pada Allah, dan kita berubah menjadi insan-insan yang baik, menjaga hubungan dengan Allah bersungguh-sungguh, dan menjaga SOP dari segi kita dengan dari segi sebab musabab dan sebagainya. InsyaAllah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan segera mengangkat wabak ni daripada kita semua. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya sampaikan perkara ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sentiasa diberi taufik hidayah oleh Allah untuk kita sentiasa menghadapi sekalian ujian-ujian daripada Allah ni dengan kita menghadapinya dengan perkara yang benar, dengan meraihkan syariat dengan hakikat. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh pahala, ya, atas kebaikan, atas apa yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kita pada hari ini. Sentiasa kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.